Alright guys, oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, jadi kita sambung lagi kita punya cerita tentang tamadun Islam. Oke, jadi dalam video kali ini juga akan cerita tentang macam mana penyebaran Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, ini zaman pemerintahan selepas Nabi Muhammad. Oke, selepas Nabi Muhammad wafat meninggal dunia, oke, pemerintahan Islam diteruskan oleh 4 orang sahabat. Oke, digelar sebagai zaman Khulafaur Rasyidin. Oke, 4 orang nih mereka memerintah. Oke, bukannya dorang mewariskan, dorang bukan menjadi raja, bukannya mereka wariskan jawatan itu, bukan. Ya, ini dia ada cara pemilihannya sendiri. Ya, melalui musyawarah, dorang berbincang siapa yang layak menggantikan Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dipilih untuk menggantikan jawatan Nabi Muhammad, sebagai khalifah. Jadi apa yang Abu Bakar As-Siddiq dibuat? Banyak sumbangannya, tapi yang kita highlight di sini dalam sejarah 301 ini, Abu Bakar As-Siddiq ini mengetahui peperangan Ar-Riddah. Memerangi golongan murtad. Sebab selepas Nabi Muhammad wafat nih, ramai golongan-golongan yang sebelum ini berpura-pura jadi Islam. Mereka mula tunjuk belang. Mereka tidak mau bayar zakat, orang mau keluar dari Islam. Jadi berlaku peperangan namanya perang Ar-Riddah. So golongan-golongan ni yang munafik ni mereka mau hancurkan Islam. Tapi Abu Bakar As-Siddiq yang mengetahuinya, mereka berjaya hapuskan gerakan itu. Dan yang kedua, lepas tu Abu Bakar meninggal dunia, diganti dengan Umar Al-Khattab. Zaman ni 10 tahun Umar Al-Khattab memerintah. Dorang membuka banyak wilayah-wilayah baru. Mereka meneroka tanah-tanah baru, di semenanjung tanah Arab sampai ke Irak, sampai ke Syam. Syam tu Syria lah sekarang ya. Sampai ke Mesir. Jadi dorang wilayah Islam semakin luas pada masa itu. Makin luas, negara Islam semakin luas. Jadi Nabi Umar ni pintar, setiap wilayah ni ada ketuanya sendiri. Ditabir oleh, ada ketuanya sendiri setiap wilayah, ada gubernurnya sendiri. Alright. Yang ketiga, lepas Umar meninggal dunia, ganti dengan Utsman bin Affan. Wilayah Islam semakin luas, kerajaan Islam semakin besar. Sampai ke Parsi, sampai ke kerajaan Byzantium. Byzantium ni di Rom Timur, di Laut Mediterranean sana. Itu wilayah sebelum Rom punya, tapi Rom sudah jatuh kan. Dan Utsman juga dilantik gubernur, bagi mengetahui pentadbiran di wilayah Islam yang semakin luas lah. Makin banyak gubernur dilantik. And then zaman Sayyidina Ali ini sekejap saja, Islam semakin berkembang dan mantap, dan wilayah Islam bertambah luas dan semakin makmur. Lepas tu bila Sayyidina Ali wafat, pentadbiran Islam pula berubah dia punya sistem. Pemerintahan Islam diketuai oleh satu kaum, satu puak, itu namanya Bani Umayyah. Keluarga Bani Umayyah. Bani Umayyah dan keturunan yang memerintah Islam pada masa itu, kerajaan Islam. Jadi perkembangan Islam semakin ketara, terutama selepas pentadbiran kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik, 661 Masih hingga 750 Masih, dalam lebih kurang berapa? 90 tahun lah. Yang berpusat di Cordoba. Cordoba itu di mana? Spanyol. Spanyol sebenarnya dulu adalah kerajaan Islam. Alright, and then Islam bertapak sampai ke India, berkembang sampai ke India, Asia Tengah, sampai Bukhara, Samarkand, Khwarizmi. Alright, and then kerajaan Islam pada masa itu berkawan, ada hubungan diplomatik dengan China. Cikgu pun tidak tahu dinasti mana pada zaman ini. 600 Masih ini cikgu tidak ingat sudah, tapi bukan dinasti Han, bukan dinasti Qin. Selepasnya tuh, cikgu lupa apa nama dinastinya tuh. And then mereka juga dorang berdakwah bawa Islam sampai ke China. Walaupun pada masa itu masih lagi Maharaja China berkuasa di sana kan, tapi Islam sudah sampai di sana. Ada orang Cina yang sudah memeluk Islam. Bukanlah tamadun Islam berperang dengan China, bukan. Mereka sebarkan Islam di sana. Umat Islam di China lebih ramai daripada umat Islam yang ada di Malaysia. Right? And then Islam juga sampai ke mana? Ke Afrika, right? Sampai ke utara Spanyol, right? And then lepas tu tukar pula. Kerana Bani Umayyah ditukar, pemerintahan diambil alih oleh keluarga Bani Abbasiyah. Ini pula kerajaan ini berpusat di Baghdad, memerintah selama 5 abad. 5 abad berapa? Berapa tahun tu 5 abad? Lebih kurang 500 tahun. Alright, kerajaan Bani Abbasiyah ini meneruskan kegemilangan tamadun Islam. Zaman inilah banyak berkembang keilmuan dalam Islam, sains dan teknologi. Alright, dan berkembang sampai ke Transoxania dan juga sampai ke barat India. Alright,
And then yang terakhir lepas tu pemerintahan Islam diambil alih oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. Yang berpusat di Anatolia. Anatolia ini di mana? Turki lah. Jadi Islam semakin berkembang, meluas sampai ke mana? Sampai ke Eropa, sampai ke Balkan. Balkan di mana? Sampai ke area Eropa sana. Tengah-tengah Eropa sampai ke Jerman sana. And then sampai ke sempadan Rusia, sampai ke Laut Hitam, alright. Sampailah ke Asia Barat. Asia Barat ni Arab-Arab sanalah kan. And then pengaruh Turki Uthmaniyah juga ni sampai ke alam Melayu. Mereka mengadakan hubungan diplomatik. Maksudnya mereka berkawan lah. Turki Uthmaniyah ni adalah dia dianggap sebagai ketua kepada semua kerajaan Islam yang ada di dunia. Sebab zaman ni Melaka sudah ada. Melaka sudah ada zaman itu. Kegemilangan Melaka. Jadi Turki Uthmaniyah ni memang berkawan dengan kerajaan Melaka pada masa. Melaka kan adalah kerajaan Islam kan. Dan banyak lagi kerajaan di Sulawesi ada, di Jawa ada, di Sumatera ada, Kalimantan ada banyak kerajaan Islam seluruh Asia Tenggara pada masa itu. Alright. Jadi begitulah. Kerajaan Islam. Kalau kita tengok ni peta, satu persatu. Yang hijau ni zaman Nabi Muhammad, semenanjung tanah Arab saja. Tapi bila zaman Abu Bakar semakin berkembang lagi. Zaman Khalifah Umar makin luas sampai ke utara. Zaman Uthman bin Affan Uthman bin Affan sampai ke Bukhara, makin luas lagi. And then zaman Umayyah sampai ke Spanyol, sampai ke Eropah. And then Abbasiyah lagi sampailah ke Asia Barat. And then Turki Uthmaniyah pula sampailah ke atas Eropah ni. Eropah ni sekitar mana? Sampai mana? Sampai ke Greece, sampai ke France, ke Spanyol, itu area sana. Jadi Islam dulu, wilayah Islam sangat luas. Sebab tu digelar sebagai tamadun Islam. Ada pemerintahnya sendiri. Sebelum ni kita cerita tamadun Rom kan, luas juga Rom kan. Tapi pada zaman ini sekitar tahun 600 Masehi, Islam pula yang berkuasa di sini. Tamadun Islam, bukan lagi tamadun Rom. Alright. Jadi itu saja kerajaan Islam pada masa ini. Jadi ini banyak lagi kalau kita mau belajar sejarah Islam, sangat banyak. Sangat tebal bukunya untuk dibelajar. Setiap zaman pemerintahan tu ada ceritanya sendiri. Banyak kisahnya sendiri. Tapi Islam pernah menguasai 1/3 dunia pada masa zaman kegemilangan Islam pada masa itu. Alright. Dan akhirnya Islam tersebar ke seluruh dunia sampailah sekarang. Di mana-mana pun ada orang Islam. Islam adalah agama yang paling cepat tersebar lah. Alright. Di seluruh dunia. Jadi lepas ni kita sambung macam mana pula, apakah faktor-faktor penyebaran Islam? Kenapa Islam ni boleh cepat tersebar? Sampai mampu membentuk sebuah tamadun, sebuah kerajaan yang kuat, pemerintahan yang kuat, sampai wilayahnya luas, kaya raya. Apa sebabnya? Itu kita bincang di video akan datang. Selamat mengulang kaji.